Soalan daripada saya. Doktor explain tentang agreement hudud kelantan, pencurian dan sebagainya. Tapi kita setuju bahawa pelaksanaan hudud ini hanya pada Muslim, bukan Islam. Dan bukan Islam tidak kena. Masih terikat dengan undang-undang yang sekular. Kenapa masih takut? Kenapa masih tidak setuju? Memang soalan yang sangat bermanfaat. Kerana itu sememangnya apa yang kita dengar selama ini. Dan kerana andainya seolah-olahnya kalau katakan orang bukan Muslim itu tak disentuh, mengapa nak bantah? Jadi nak bantah itu maksudnya masuk campur dalam hal ehwal orang Muslim. Okey. Apa yang dikatakan itu benar kalau katakan sebagai seorang bukan Muslim, saya nak menjadi penjenayah. Maka sememangnya saya terlepas. Saya terlepas daripada hukuman kerana saya bukan Muslim. Tetapi kalau katakan seorang penjenayah Muslim cari saya, kes saya akan masuk syariah, mahkamah syariah. Akan diadili mengikut kanun jenayah syariah 2 di bawah ini. Kes saya tak boleh pergi ke mahkamah sivil lagi. Jadi secara ringkasnya, kalau kita nak katakan bahawa undang-undang jenayah ini boleh dilakukan mengikut agama, kita perlukan satu prasyarat. Prasyarat itu adalah aku janji. Kalau kita boleh menjemput semua penjenayah, bakal penjenayah, membuat aku janji bahawa aku janji saya akan bertanya apakah agama mangsa saya sebelum saya melakukan jenayah, supaya saya akan cuma memilih memangsai mereka yang seagama dengan saya, supaya tidak membawa kesulitan kepada seluruh sistem perundangan, maka itu boleh jadi. Terima kasih Doktor. Saya rasa ada baik ya Dr. Jelady respon pada ulasan Dr. Wong Chee Hua. Agak menarik juga presentation oleh Dr. Wong sebenarnya tadi. Tapi apa yang saya faham bila Dr. Wong sebut tadi, Dr. Wong mengakui bahawa Islamic criminal law ataupun hudud tadi lebih severe, kan? Lebih teruk hukuman dia, betul tak? Lebih berat. Lebih berat, okey. Lebih berat hukuman dia berbanding dengan penal code apa yang disebut oleh Dr. Wong sebenarnya tadi. Tapi saya ingin bagi penjelasan kepada tuan-tuan sekalian bahawa dalam undang-undang Islam, apabila seseorang itu tak boleh dikenakan charge di bawah hudud, maka dia akan dikenakan charge di bawah ta'zir. Ta'zir itu yang dikekalkan penal code, kanun keseksaan. Maknanya jika seseorang itu penjenayah tu, dia Muslim, contohnya dia seorang Muslim di bawah hudud, kalau cukup syarat dia akan kena hudud. Tak cukup syarat dia turun ke bawah ta'zir. Jadi dia takkan terlepas. Sebagaimana yang ada dalam undang-undang penal code, tata cara jenayah, apa yang ada di Malaysia sekarang itu dikekalkan. Cuma tambahan bila cukup syarat baru dikenakan hudud. Jadi pada pendapat saya itu lebih baik. Sistem itu lebih baik untuk mengawal untuk menggerunkan penjenayah. Satu. Yang keduanya, saya suka memetik apa yang disebut oleh scholars seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam tulisan beliau Al-Madkhal li Dirasati Syariah Al-Islamiyah. Dia kata bahawa Umar Al-Khattab pernah memberi ganti rugi kepada kes kecurian. Maksudnya scholars di kalangan Muslim scholars memberi pandangan bahawa government, kerajaan yang memerintah ataupun pemerintah hendaklah memberi ganti rugi kepada mangsa dalam kes theft, dalam kes kecurian. Dan ini tak berlaku dalam sistem yang ada sekarang. Jadi saya berpendapat bahawa kalau kita boleh mendesak kerajaan tanpa menggunakan nama hudud pun tak apa. Tak menggunakan nama hudud pun tak apa. Kita tak guna nama undang-undang Islam pun tak apa. Tetapi apa yang diajar oleh agama Islam itu, iaitu pemerintah hendaklah memberi ganti rugi kepada viktim. Sama ada viktim itu Muslim ataupun non-Muslim. 2 kali ganda. Itu yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Jadi saya percaya bahawa itu lebih baik daripada sistem yang kita ada sekarang. Terima kasih.